Berapa lagi? Mana dia? Sarapan Berani dia sarapan dulu. Alamak, takut dah masuk. Masuk sini. Sarapan Oh, sarapan Sini. Coba masuk sini, duduk. Tahu takut ya. Oh, dia di sarapan dulu. Aku tak makan dia. Tak, saya dah makan. Ustaz Zahid di sana. Zahid mana? Ustaz Zahid. Zahid. Syarif Singapura. Oh, dia kat situ ni? Gambar dia. Tempat. Sempat. Ambil gambar dengan Zahid. Macam mana dia tahu nak pergi sini? Dia tanya. Masa apa? Ustaz Zahid. Kita nak masuk Assalamualaikum. Dengar tak? Okey. Kuat tak suara saya? Okay. Boleh? Okey. Nak kuat lagi ke macam ni? Okey. Boleh. Boleh Boleh. Tak nak kuat lagi Boleh. Just nice. Just nice Okey, baik, kita mulakan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Sesat tak? Yelah dah lama tak datang balik kasih kan. Takut sesat pula. Alhamdulillah tak sesat ni. Okey. Semua dah sampai? Ada lagi belum sampai? Apa dia? Oh, Kak Haz belum sampai. Kak Zah. Dah sampai. Aisyah dah. Dia sihat, Alhamdulillah. Sihat. Cuma dia ni lah, tak boleh lasak sangat. Nak turunkan sikit. Okey, baik. Hari ni muka surat apa kita? 17 Keutamaan kedua kan? Yes.
Okay, alhamdulillah hari ini kita akan sambung perbincangan tentang keutamaan ilmu tentang asma dan sifat Allah. Kita dah bincangkan tentang keutamaan yang pertama. Bila tu bincangnya? 17 bulan kan? Baik, hari ini kita akan masuk keutamaan kedua. Keutamaan pertama bincang tentang apa? Ingat tak? Apa keutamaan yang pertama tentang ilmu Asmaul Husna ini? Dengan mengingat Allah, merasa tenang dan dekat dengan Allah. Okey, itu kita panggil perbincangannya lah. The point. Satu the point dia. Keutamaan pertama, ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Okey. Sekarang masuk keutamaan yang kedua. Muka surat 17. Baik, pengetahuan tentang Allah, nama-namanya yang baik iaitu Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang mulia, as-sifatul ula, telah menjadi tujuan utama setiap manusia. Okay, jadi ilmu Asmaul Husna tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ini ianya menjadi tujuan utama setiap manusia. Setuju? Kenapa setuju? Tujuan utama setiap manusia, setiap daripada diri kita ada tujuan. Jadi ilmu ini dia menjadi tujuan utama kita. Betul? Betul. Okey, kenapa? Sebab apa? Firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Surah apa? Surah apa tu? Surah apa itu kah? Surah apa tak tahu? Surah Al-Dhariyat. Okay, surah Al-Dhariyat 56 tak salah saya. Okay, ayat 56. Surah Al-Dhariyat ayat yang ke-56. Okay, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan utama ilmu ini menjadi tujuan utama kerana penciptaan, ia berbalik kepada penciptaan manusia itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita inilah untuk beribadah, kita perlu kenal tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Bila kita kenal tentang nama-nama Allah ini dan sifat-sifat Allah ini, ia akan menjadikan kita seorang hamba yang beribadah dengan keadaan yang tulus, ikhlas, benar, dan tidak ada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah berlaku di dalam pengibadahan tersebut. Kerana kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifatnya yang tersendiri yang tak boleh disamakan dan diletakkan setara dengan makhluk. Sebab itu dia kata di sini, ini adalah sebaik-baik ilmu pengetahuan dan puncak tertinggi dari pengetahuan itu sendiri. Ilmu yang mulia dan agung. Inilah ilmu yang ingin dipelajari oleh para pekerja keras. Para pekerja keras maksudnya apa? Mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dipanggil sebagai para pekerja keras. Orang-orang yang bersaing dan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Jadi hasrat umat manusia tertuju kepada ilmu ini dan hati yang sihat menumpahkan kerinduan kepadanya. Jadi kita semua sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, kita ada hasrat, kita ada keinginan. Tetapi hasrat dan keinginan kita yang utama ialah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kerana tadi berbalik kepada poin kita yang berada di peringkat yang pertama ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Okey, so dia kata di sini, dengan ilmu ini pula seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dapat mewujudkan kebaikan di dalam hidupnya. Sebab tu bila mereka yang kenal Allah, tahu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ini, akan memiliki banyak kebaikan dalam kehidupan dia. Sebab tu dia kata di sini, sesungguhnya kehidupan seseorang ditentukan oleh kehidupan hati dan jiwanya. Betul ke tidak? Kita hidup bila hati kita hidup. Kalau hati kita mati, mati yang macam mana? Kakak, mati macam mana? Macam zombie. Zombie tu macam mana Tak ada perasaan, tak ada semangat nak hidup. Itu maknanya jiwanya mati. Jadi kita hidup bila jiwa kita hidup. Jiwa yang hidup tu bagaimana? Kenapa Kak Ina dengar Kak Ina? Ya, Kak Ina ada jawapan. Kenapa Kak Ina ketawa? Sedih? Macam ada benda lucu lah tiba-tiba Kak Ina, dia gelak seorang-seorang tu. Apa tadi Kak Syah? Kita tenang melakukan sesuatu. Hati kita tenang Melakukan sesuatu. Itu menunjukkan jiwa kita hidup. Rasa bahagia lah. Kita ingat Allah, hati kita tenang. Kita jangan itu whatever Allah sesuatu Itu okay. We do whatever Allah ask to do, itu yang buat hati kita tenang. Dan itu bukti jiwa kita hidup. Okay, sini pula, daripada sini, tadi sini jawab. Kak Ramnah. Weh, dah makan kan? Dah ambil gambar dengan Ustaz Zahir dah. Semangat sikit, semangat. Semangat sikit. Apa soalan saya? Apa bukti? Okay, apa bukti jiwa kita ni hidup? Hati kita hidup. Sebab tadi statement kita dalam buku ya, kita akan memiliki kehidupan bila hati kita ini hidup. Kan? Dia begitu kan? Okey. Hati kita hidup, kita hidup. Kalau hati kita mati, kita mati. Tapi kita masih hidup lagi. Nampak tak? Boleh jadi? Tak apa. Pandangannya jauh sekali. Jadi kalau kita isikan hati kita dengan ilmu dari Allah, Mengisikan hati dengan ilmu-ilmu dari Allah. ilmu kan misalnya. Kalau kita hidup, kita menghadapi sebagai ujian hidup. Jadi kita hidup, semua hati kita tu macam cepat lemah, cepat give up. Tapi kalau kita baca Al-Quran, hadis, setiap ujian Tuhan kasih, kalau kita baca ujian sebagai tanda Tuhan sayang kita kesalahan. Jadi kita ni sentiasa walaupun kita hadapi kejadian, tapi kita dah baca ilmu Allah kita So itu yang menghidupkan hati kita. Bila kita baca Al-Quran, bila kita baca hadis, hati kita hidup, kita akan ada semangat yang kuat dalam kehidupan. Kita yakin bahawa apa kita lakukan kehidupan kita saya saudara. Okay, itu memang keyakinan lah, keyakinan kita. Ya. Kalau titik-titik dosa tu akan mengeraskan hati kita. Jadi kalau kita tak banyak dosa, kita hiduplah
Oh, titik-titik dosa tu okay, maksudnya lain lah. Titik dosa itu mengeraskan hati kita. So kalau kita tak banyak dosa, kita hidup. Maknanya kena buat dosa sikit je lah. Kalau banyak dosa, hati mati. Jadi buat dosa sikit je tau. Macam tu. Setuju tak? Buat dosa sikit je. Ada point? Okay, yang belakang-belakang masih depan ni perempuan. Belakang sana. Kak Anissa nak cakap apa Kak Anissa? Belakang pula hari ni duduk. Kita ada apa? Ada tujuan untuk hidup. Kita tahu kita boleh pilih antara syurga dan neraka. Kita ada tujuan hidup, kita tahu clear path. Kita akan usaha untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita tak ada tujuan hidup, kan kita akan buat atau boleh buat apa semua yang tak diperintahkan Allah. Okey. Tujuan hidup itu yang menyebabkan hati kita mati sehingga kita tahu mana destinasi akhir kita. Maksudnya begitu Okey. Okey, baik. Dia macam ini kita lihat sesungguhnya kehidupan seseorang ditentukan oleh kehidupan hati. Hati kita hidup bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simple dia jawapannya. Okey. Bila hati kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dipanggil sebagai hati yang selamat. Inilah antara doa yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia baca, dia minta kepada Allah, wala tukhzini yawma tub'asun. Ya Allah, jangan engkau lecehkan aku, jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Hari kebangkitan hari apa? Hari kiamat. Okay, hari kiamat. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 87. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa lagi dalam ayat ini? Yauma la yunfa'u malun wala banun. Hari yang mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Itu hari kebangkitan itu tadilah, hari kiamat. Okay, hari kiamat ini Nabi Ibrahim minta supaya Allah tak lecehkan dia, tidak hinakan dia. Dan hari itu dikenali sebagai hari yang harta dan anak-anak ni dia tak memberikan apa-apa manfaat kepada diri kita, melainkan illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Okey, so ini kita panggil sebagai hati yang hidup. Mereka yang memiliki hati yang hidup, qalbun salim, ialah orang yang selamat dunia dan akhirat. Surah apa tadi saya sebut? Ayat berapa? 87 hingga 89 ni? 89. Okey, jadi pada hari kiamat yang menghidupkan hati, yang menjadi kebaikan dan keselamatan bagi seorang hamba ialah hatinya yang selamat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan itu tadi, yang merupakan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim kata apa? Illa man atallah biqalbin salim. Melainkan orang yang dia datang kepada Allah, yang menghadap kepada Allah nanti di hari kiamat, orang itu adalah orang yang memiliki hati yang selamat. Di kalangan para ulama mereka mensyarahkan maksud qalbun salim. Kita kalau dalam bahasa Melayu kita kata hati selamat. Okay, hati selamat tu bagaimana? Baik, Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia mengemukakan kepada kita dengan pelbagai pendapat di kalangan para ulama. Pertama sekali pendapat yang dikemukakan ialah kata apa? Orang yang mana hatinya selamat minad danasi wasyirki. Orang yang hatinya selamat daripada kekotoran dan kesyirikan. Okay, satu.
Salim tadi maksudnya selamat. Selamat dari kekotoran dan kesyirikan. Okey. Kemudian pendapat yang kedua daripada Imam Ibn Sirin rahimahullah, dia kata begini, al-qalbus salim ya'lam anna Allah haqqun wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hati yang selamat ialah hati yang mana dianya selamat, yang dia kenal Allah itu benar dan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Okey? So, ini pendapat siapa tadi saya sebut? Ibn Sirin. Di sini kata apa? Hati yang selamat ialah orang yang mana dia tahu Allah itu benar. Hari kiamat tiada keraguan. Baik, kita ada pendapat yang ketiga yang mentafsirkan maksud qalbun salim, iaitu pendapat Ibn Abbas. Pendapat Ibn Abbas yang mengatakan, pendapat yang ketiga sini, dia kata wa qala Ibn Abbas illa man atallaha biqalbin salim al-qalbus salim ay yashhada an la ilaha illallah. Jadi Ibn Abbas dia kata apa? Orang yang hatinya selamat ialah mereka yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mereka yang bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini pendapat siapa tadi? Ibn Abbas. Okey, pendapat yang keempat tentang hati yang selamat di sini, dia kata waqala Mujahid, dia pendapat Mujahid wal Hasan dan lain-lain, biqalbin salim yakni minasyarri, selamat daripada minasyirki, yakni minasyirki. Dia sama pendapat dengan Ibn Kathir. Pendapat Mujahid, okay, selamat dari kesyirikan. Sama dengan pendapat nombor berapa? Nombor 1. Lima, pendapat Sa'id kata al-qalbus salim huwa al-qalbus sahih wa huwa qalbul mu'min li'anna qalbal munafiqi maridun. Okey. Pendapat yang kelima, pendapat Sa'id al-Musayyib. Sa'id kata apa? Hati yang sihat. Hati yang sihat ini adalah hati orang yang beriman. Off handphone ya? Handphone siapa? Saya. Off. Hati orang yang beriman kerana apa? Dia jelaskan, dia kata li'anna qalbal munafiqi, kerana hati orang yang munafik ialah hati yang sakit. Jadi hati orang yang beriman ialah hati yang sihat. Daripada sini kita faham, bila pengarang kitab kan, dia kata tadi kan, sesungguhnya kehidupan seseorang ditentukan oleh kehidupan hati dan jiwanya. Tiada kehidupan dalam hatinya kecuali setelah hatinya mengetahui dan mengenal Allah Sang Pencipta. Bermakna orang yang dia memiliki hati yang selamat, iaitu hati yang tidak kotor. Tidak kotor ni maksudnya hati dia ni tak ada rasa dengki,
tak ada rasa dendam, tak ada rasa sakit hati dengan orang lain, jealous, cemburu, dia tak ada rasa nak santau orang. Ni lah perasaan kan. Benda tu selamat. Okey, hatinya selamat daripada perasaan-perasaan yang sedemikian, maknanya bersih hati dia. Kemudian hati itu juga selamat dari kesyirikan. Baik, kita lihat di sini orang yang hatinya selamat tadi dia kenal Allah kan? Allah itu benar. Dia tahu tentang hari kiamat. Hari kiamat ini datang dalam keadaan yang tidak ada keraguan. Bermakna kalau kita jadi orang yang begini, kita akan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan-kebaikan akan datang pada diri dia. Kerana apa? Dia akan usaha untuk buat banyak perkara yang baik dalam diri dia. Macam tadilah, Cik Kamal kata apa? Jangan banyak buat dosa kan? Jadi dia banyak buat perkara yang baik kan? Buat banyak perkara yang baik sebab apa? Dia tahu syirik itu, kalau dia buat perkara syirik, hati dia tak selamat. Dia tak akan datang pada hari kiamat nanti jumpa dengan Allah dalam keadaan yang mulia. Dia akan jadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dalam hidup kita, kadang-kadang kita ni solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita ada buat perkara syirik. Syirik kecil macam mana jangan buat, saya pesan. Okey, kecil macam mana jangan kata tak load. Syirik dia loading. Cuma lambat. Okey, sama macam dosa kecil lah. Kita kata, oh lah dosa kecil dia tak ada apa-apa. Dosa kecil, dosa besar, tetap dosa. Jangan buat. Benda yang kecil dia akan jadi besar. Sebab tu pertama sekali kalau kita nak ada hati yang selamat, jiwa yang hidup ini, yang mana akan datang banyak kebaikan dalam kehidupan kita, syirik tinggalkan. Kecil macam mana pun. Okay, so di sini sebab tu pertama tadi kata bersih dari kotor dan kesyirikan. Seterusnya, kenal Allah itu benar. Kenal Allah tu bermakna dia kenal sifat-sifat Allah. Okay, dia kenal Allah itu Maha Esa, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha segala-galanya. Dan dalam keadaan sedemikian, dia tahu bahawa hari kiamat ini adalah yang benar dan akan datang, tidak ada keraguan pada hari kiamat tersebut. Kalau kita masuk pada pendapat daripada Ibn Abbas, dia kata apa? Orang ini bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, bermakna dia tak buat perkara syirik. Okey, masih balik pada poin yang pertama. Imam Mujahid juga mengatakan perkara yang sama, selamat dari syirik. Balik lagi pada poin kita yang pertama. Kemudian yang kelima, daripada Sa'id Al-Musayyib, dia kata apa? Orang yang hatinya selamat ini adalah orang yang mana hatinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bukan orang yang munafik. Bila dia bukan orang yang munafik, bermakna di sini dia akan datang pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang tulus, jujur, ikhlas, semua amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita panggil sebagai orang yang memiliki hati yang hidup, kebaikan-kebaikan akan banyak ada dalam diri dia. Dia akan menjalani kehidupan dia ini dalam keadaan yang sangat baik, sangat mulia, sehingga bila dia pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam keadaan yang mulia. Okey, baik, seterusnya di sini kata apa? Tiada kehidupan dalam hatinya kecuali setelah hatinya mengetahui dan mengenal Allah Sang Pencipta, lalu mencintainya, hanya menyembahnya, kembali kepadanya, merasakan ketenangan dengan mengingatnya dan merasa nyaman hanya dengan berdekatan dengannya. Semua ini kita akan peroleh, iaitu cinta Allah, kenal Allah, merasakan ketenangan, ingat pada Allah, rasa nyaman, semua kan kita akan peroleh dengan hati yang selamat tadi. Okey, biqalbin salimin. Iaitu apa? Hati orang yang beriman tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita akan dapat rasa Allah itu dekat dengan kita. Barulah dapat rasa ketenangan. Barulah dapat rasa kenyamanan yang ada dalam hati tersebut. Sebaliknya, dia kata di sini, siapa yang hatinya telah kehilangan kehidupan ini, maknanya dia tak ada semua ni. Siapa yang hatinya ada syirik ataupun munafik, dia ragu-ragu dengan hari kiamat contohnya. Ada ke orang ragu-ragu dengan hari kiamat? Tak ada. Dekat kelas ni semua yakinlah hari kiamat ya. Dekat luar ada orang tak yakin hari kiamat ni ada. Tu yang orang nyanyi apa hidup hanya sekali je. Tak ada lagu macam tu.
Hidup hanya sekali. Hidup berapa kali? Saya dah tanya banyak kali dah. Soalan, hidup berapa kali? Kak Ram? Apa tengok saya gitu? Kak Ji, hidup berapa kali Kak Ji? Hidup kita berapa kali ni Kak Ji? Sekali aja? Itu hidup juga kan? Dia berapa kali? Selamanya. Kalau kita mati, hidup lagi tak? Hidup dekat mana? Alam barzah. Itu dah berapa kali dah? 2. Lepas tu dekat akhirat hidup lagi. Akhirat hidup ke mati? Hidup. Berapa kali dah? 3. Oh, 3 je. Dalam rahim. Oh, sebelum tu dalam rahim. Dia berapa kali dah? Suka terhibur dia. 4. Oh, 4. So 4 kali lah. Hidup 4 kali lah. Betul? Nampak ragu-ragu ni. Semua ada keraguan macam tak confirm. Tak confident ni semua. Kira dalam sebagai janin tu hidup. Betul tak? Kalau tak hidup, tak keluar daripada perut mak kita. Kan ada hidup. Okey. Lahir ke dunia, hidup. Okey. 2. Lepas tu meninggal. Yang meninggal dalam alam barzah, hidup. Hidup dia macam mana? Apa khabar? Selalu, sorry saya tanya sikit mak saya kan, dia sejak ingat pakcik kau meninggal jumpa bapak kau mesti dia pakcik kau meninggal mesti jumpa abah dia Assalamualaikum. Apa mak? Allah Alam, kita tak tahu alam barzah ni bagaimana. Hanya orang yang sudah mati sahaja tahu. Alam barzah tu bagaimana? Adakah kita akan jumpa mak ayah kita dalam keadaan kita tu kan? Ataupun kita hanya duduk dekat situ sajalah, tak tahulah jumpa ke tidak orang yang telah meninggal terlebih dahulu daripada kita. Wallahu alam. Jadi kita jangan bersangka-sangka lah. Jangan sangka-sangka macam itu. Kita cuma ingat yang baik-baik sahajalah. Kan jangan sampai beri salam lah, peluk lah, apalah kan. Ini benda-benda yang kadang-kadang ilmunya takut kita ni sebab ini benda yang ghaib. Perkara ghaib kita wajib beriman. Tetapi jangan terlampau banyak membincangkan perkara-perkara yang ghaib. Kerana perkara ghaib ini dia cuma boleh dipastikan dengan Quran hadis saja. Ada hadis. Hadisnya apa? Riwayat siapa? Kitab mana? Habis. Masuk kelas saya masuk kelas saya kena ni dia kena detail okey. Start masuk kelas saya mesti mana-mana pergi, daripada mana dia ambil, kitab mana kan. Okey. Dalilnya apa? Kena tahu tu semua. Sebab apa? Lebih-lebih lagi tentang perkara yang ghaib. Perkara ghaib ni dia mesti tahu daripada sudut pendalilannya. Kalau ada pun dalil, adakah ianya sahih, boleh terima pakai ataupun tidak. Sekali kalau maudhu, palsu, boleh pakai? Tak boleh pakai. Dia buang. Kasha, buang Kasha. Kalau hadis palsu jangan pakai. Buanglah, maknanya tolak tepilah. Melainkan kalau sekiranya kita tak menyandarkan ia pada Nabi SAW. Itu pun lihat pada konteks perbincangan hadis tersebut, apa yang dibincangkan. Jadi sekarang, tadi apa saya cakap sampai masuk cerita alam barzah ni? Cik Maria ni betul lah. Dia tanya pasal hadis sebenarnya ni. Itu dalam syurga, Cik Maria. Dalam syurga kita akan ziarah. Okey, alam barzah wallahu a'lam. Jika ada hadis, beritahu saya hadisnya apa, riwayat siapa, dalilnya apa. Kita cek sama-sama sahih ke tidak hadis. Okey, so ini kita panggil sebagai pembelajaran yang bersumberkan kepada sumber yang tepat lah kan.
Jangan main ambil. Tak tahulah daripada siapa, penting ambil. Tak boleh gitu. Okay, sebab ini agama. Jadi tadi yang itu yang kedua, yang ketiga itu yang keempat, kita dibangkitkan nanti di hari kiamat. Teruslah dipanggil sebagai kehidupan yang kekal abadi, yang tidak ada kematian, kan? Dan destinasinya sangat jauh, syurga, neraka. Panjang sangatlah kehidupan akhirat ini. Sampailah masuk dalam syurga ataupun neraka, itu pun kita kata kekal abadi. Okay? Tidak ada patah balik. Hidup dekat dunia, dia biasa ada patah balik. Apa maksud patah balik? Hari ini kita senang, kita boleh susah. Itu maksudnya ada patah balik. Dia tak kekal. Ada orang dia senang, dia boleh jadi susah. Ada orang dia susah, dia boleh jadi senang. Tak kekal kan maknanya. Hari ini kita ketawa-ketawa, esok kita boleh menangis. Maknanya ketawa tu tak sampai dah kita seumur hidup 60 tahun ketawa. Tak gitu kan? Ataupun kita nangis 60 tahun kita nangis. Tak begitu. Sebab ini dunia. Tapi bila di akhirat, kalau sensaranya kekal. Dia begitu. Okay? Kalau kita bahagia, bahagianya kekal. Dia tidak ada patah balik keadaannya. Melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia masuk dalam neraka, dia keluar balik. Allah berikan syafaat tu, keluarkan balik daripada neraka tersebut. Dia ada potensi lah dalam keadaan yang beriman kepada Allah. Sebab tu hati yang selamat ni sangat penting untuk menjamin kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Okey, baik, seterusnya di sini. Siapa yang hatinya telah kehilangan kehidupan ini, maka sirnalah seluruh dalam hidupnya. Walau diberikan pengganti berupa gemerlap dunia. Bahkan seluruh dunia, bunyi apa? Macam orang bertukar tadi. Tadi ada orang bertukar. Oh, ketak. Walau diberikan pengganti berupa gemerlap dunia, bahkan seluruh dunia dan seisinya diberikan sebagai pengganti kehidupan hatinya tersebut. Segala sesuatu di dunia yang hilang dapat segala sesuatu di dunia yang hilang dapat tergantikan. Namun jika dia kehilangan Allah, maka sama sekali tiada sesuatu yang dapat menggantikannya. Sebab itu di sini kita lihat orang yang hilang kehidupan hatinya, kehidupan yang baik tu tadi kan, walaupun kita nampak dia macam dalam keadaan yang senang, kita nampak dia dalam keadaan yang okeylah, bahagia, tapi itu adalah zahirnya sahaja. Daripada sudut hati, tidak. Kerana kita faham di sini hati yang bersih daripada kekotoran, hati yang bersih daripada syirik, itulah hati yang bahagia, yang akan menjamin juga kebahagiaan kehidupan kita dunia dan akhirat. Sehingga dia kata apa pun yang kita hilang di atas muka bumi ini, insya-Allah kita akan ada ganti. Tetapi kalau kita hilang Allah, kita tak ada ganti. Okey? Faham tak maksudnya? Apa maksudnya tu? Macam mana Liza? Maksudnya jaga Allah ada. Okay. Kalau kita hilang Allah, kita akan hilang segala-galanya. Kita lost. Okay, sekarang ayat macam tahu. Kita kalau hilang benda, apa-apa dekat atas muka bumi ini, kita akan ada ganti. Tapi kalau kita hilang Allah, kita tak ada ganti. Boleh faham tak ayat tu? Ada panduan hidup. Tak ada panduan hidup. Kalau kita hilang Allah, kehidupan kita tak menentu. Kehidupan tak menentu. Okey, lagi? Ada lagi? Kita minta pada Allah. Kita minta pada Allah. Nanti Allah bagi pada kita. Kita doa pada Allah, tapi kalau kita tak ada Allah, kita nak doa pada siapa? Macam tu maksudnya? Betul macam tu? Kita doa pada Allah, kalau kita hilang Allah, nak doa pada siapa? Tak ada tempat bergantung.
Maknanya pergantungan itu hanya pada manusia semata-mata, hanya pada makhluk, kan? Jadi kalau manusia ini dalam kehidupan dia tak mementingkan pada hati yang selamat itu tadi, kan? Menjadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang jauh daripada perbuatan-perbuatan syirik, ya? Orang yang begini dia akan hilang Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kehidupan dia. Dan itu adalah perkara yang tak boleh untuk kita ganti. Sini macam ni lah, saya bagi contoh begini. Kita kalau hilang harta, kita boleh ada ganti lagi. Duit kita habis, kita boleh bekerja, kita akan dapat ganti. Kan? Kita hilang suami, kita boleh kahwin lagi? Boleh. Cepat-cepat jawab, boleh. Boleh. InsyaAllah ya, insyaAllah kan. Kita confident lah. Tak apa. I'm okay. Kau tak ada pun lagi bagus. Mana confident kan? Kita hilang sesuatu. Ini saya nak bagi satu kan. Asal aku pergi contoh gitu Sorry lah, terkeluar pula contoh tu. Cuma nak bagi satu keadaan yang mana kita mesti ada rasa tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita kalau tidak ada Allah, kita akan rasa hidup kita ni kekal selama-lamanya. Kemudian bila kita hilang sesuatu, kita tak boleh bangun tau. Okay, bila kita contoh, kalau kita sakit, kita rasa, asal aku sakit? Kenapa gini? Kita tak boleh terima. Okay, contoh mungkin mak kita meninggal ke apa, kenapa mak aku meninggal? Kita tak boleh rasa tak ada hidup. Suami kita tak ada, kita rasa macam tak boleh, semua tak boleh. Sebab apa? Kita meletakkan kebergantungan kita kepada makhluk. Okay, manusia, makhluk, harta benda yang ada di sekitar kita. Tetapi mereka yang ada rasa kebergantungan pada Allah, yang dia bagi dia, aku tak kisah aku hilang apa pun, yang penting jangan hilang Allah. Sebab kalau kita tak ada Allah, kita ni bukan siapa-siapa. Kalau kita tak ada Allah, kita tak boleh hidup dengan cara yang terbaik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi, wahai Muhammad, fa in tawallau, kalau ada orang yang beriman tapi kemudian orang itu dia pergi tinggalkan engkau. Maknanya ada orang, bila orang beriman kepada apa yang Nabi bawa, bermakna mereka support Nabi SAW, sentiasa bersama dengan Nabi. Tetapi ada orang yang mana tak kekal keimanannya. Ada orang yang murtad, betul tak? Ada orang yang jadi munafik. Maknanya mereka itu berpaling daripada Allah dan Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi, faqul hasbiyallah. Katakanlah Allah itu cukup bagi aku. Sebab apa? Kita tak bergantung kepada manusia. Kita tak bergantung pada sepat orang. Kalau dia pergi macam mana, habis saya macam mana. Dia tak begitu hidup kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala itu bagi aku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ini menjadi paksi bagaimana kita ni ataupun terpanggil sebagai tunjang yang mengukuhkan tulang belakang kita untuk berdiri menghadap hari esok. Kalau kita ni asyik, kalau dia pergi macam mana, tak ada orang nak ni, tak ada orang datang kuliah saya. Macam mana nak mengajar, tak ada orang datang kuliah, sedih ke, satu orang ada. Kalau hidup kita macam gitu, hidup bersedih dengan manusia, tak ada support, tak ada followers, tak ada orang nak like, tak ada orang nak suka, kita akan jadi orang yang tak menentu hidup. Tapi kita ni manusia, sebagai orang yang beriman, yang manusia tu umum, tapi manusia yang beriman kepada Allah, kita hasbi Allah. Itu je, cukup Allah tu bagi saya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sebab apa? Kita ada qalbun salim tu tadi, hati yang selamat. Kalau tak ada pun benda-benda lain, alhamdulillah bagi kita. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Fatimah dengan doa yang biasa saya selalu baca. Apa dia doa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Doa ini bukti bahawa kita bergantung pada Allah. Kita tak nak Allah pergi daripada hidup kita. Kita nak setiap urusan kita Allah yang aturkan. Kita, bukan kita yang aturkan. Yes, kita plan hidup kita ini.
Kita rancang 10 tahun akan datang, saya nak jadi apa, saya nak buat apa, saya mesti ada bisnes lah apa, mesti maju lah apa semua kan. Kita rancang, tetapi kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan setiap langkah kehidupan kita ini. Bayangkan walaupun kita rancang pelbagai macam dalam hidup ini, tapi kalau tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, kita akan hanyut. Kita akan sombong, kita akan bongkak dan kita tak boleh terima kenapa apa yang saya rancang saya tak dapat. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada Fatimah dengan doa. Setiap hari baca doa ini sebagai bukti kita perlukan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri, yang maha menguruskan. Ini Asma'ul Husna. Asma'ullah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Okay? Ini nama-nama Allah. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang berdiri. Berdiri yang menguruskan boleh, yang berdiri dengan sendiri. Jadi ada dua nama Allah yang disebut dalam doa ini. Okay, untuk kita memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Esa yang memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang agung. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Dengan rahmat Allah. Nampak ya? Ni sifat Allah juga ni. Okay, dengan rahmat Allah. Ketiga, Allah yang maha hidup, Allah yang maha berdiri, yang menguruskan setiap sesuatu dengan sendirinya, dan juga rahmat Allah. Astaghith, saya memohon pertolongan. Lepas tu apa? Apa dia Kak Sah? Kenapa cakap dulu? Nak semangat lah Kak Sah. Ngantuk apa Kak Sah? Aku dah semangat ke depan ni. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusan saya. Okey? Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau wakilkan aku pada diri aku sendiri walaupun sekelip mata. Bermakna kita tak nak Allah tinggalkan kita dan kita pun tak nak tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu kita tak boleh nak buat banyak perkara dalam hidup ini tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekelip mata kita tak nak Allah Subhanahu Wa Taala wakilkan urusan-urusan hidup kita ini pada diri kita sendiri. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala yang bantu, yang aturkan, yang uruskan, yang pandu kita ini. Sebab kita tahu kalau kita hilang Allah, bagaimana kita nak hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan yang memiliki kebaikan-kebaikan itu tadi. Sebagaimana pengarang kitab ini sebutkan. Okey, Ya Hayyu Ya Qayyum. Baca sekali lagi. Bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Okay, hadis itu hadis dalam Sunan Al-Kubra riwayat Imam An-Nasa'i dengan satu hadis yang hasan li ghairi. Okey, sungguh aneh apa yang dialami oleh kebanyakan manusia kini, bagaimana mungkin seseorang rela menghabiskan waktu begitu saja, membiarkan umurnya terus bergulir sedang hatinya terhalang tiada dapat mencium aroma tauhid ini. Jadi dia kata hairan, ada manusia hidup, dia habiskan masa macam tu saja. Tak ada rasa nak kenal Allah. Kan bagaimana orang boleh hidup dalam keadaan yang sedemikian? Tidak ada rasa nak dekatkan dirinya kepada Allah. Semua tu tak ada. Tapi dia habiskan masa dia, setiap detik hidup dia tu kan, umur dia dengan perkara-perkara yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia meninggal dunia.
So ada orang yang begitu keadaan dia. Jadi ini sebagai peringatannya untuk kita bersama, untuk saya juga. Bagi yang muda, bagi yang warga emas. Cakap tua dia orang marah. Okay. Bagi yang muda, bagi warga emas, kita panggil apa package baru keluar tu? Senior apa? Yang senior is it? Yang senior kan? Yang senior, okay. Yang senior. Merdeka. Package Merdeka. Yang baru keluar tu yang senior kan? Yang senior kan? Ada juga perkataan gitu. Okay, saya gunalah yang senior. So tak kira pada siapa pun, yang muda, yang senior kan? Yang muda, yang senior, semua lah. Sebagai peringatan bagi diri kita, masa kita singkat, okay, hidup kita di atas muka bumi ini sangat singkat. Kita perlu sentiasa menghabiskan masa kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan habiskan masa begitu saja. Dalam masa 24 jam, perlu kita fikirkan apa yang kita nak buat. Dan kita, hari ni tak mengajar kuliah, boleh lepak-lepak tengok Netflix. Tanya kawan, filem apa bagus aku nak tengok? Tak kisahlah, boleh je. Bukan saya kata tak boleh kan. Rigid nak si Sakinah ni tengok TV tak boleh. Tak boleh je. Ikutlah. Tapi yang penting jangan sampai kita jadi orang yang lalai. Tinggalkan solat. Kan? Tinggalkan zikir. Jangan sampai begitu keadaannya. Yang nak dikatakan di sini, dia ingatkan orang yang sentiasa nak dekat pada Allah, dia tidak akan menghabiskan hidupnya begitu sahaja. Dia akan sentiasa berusaha, setiap detik dan masanya itu ada sesuatu yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebenarnya kan, kalau kita lihat timeline kita, hidup kita ni, setiap kali kita bangun je, celik mata, semuanya dah ada aturannya kan. Kita bangun firstly kita buat apa? Doa, okey doa. Lepas tu ambil wuduk, lepas tu gosok gigi. Satu-satu cerita kat saya. Yang okey, doa cantik kan? Bermakna kita buka mata kita, kita dah ada menyebut nama Allah kan? Setiap urusan hidup kita ni ada Allah kan? Nampak ya? Kita nak pakai baju kita ada doa, kita nak masuk tandas pun ada doa. Kita kita istinja, kita cebok pun kita ada doa kan? Kita keluar tandas pun ada doa. Semua. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tak lekang daripada bibir kita. Nak makan bismillah, lepas makan alhamdulillah. Tak makan alhamdulillah. Nampak tak? Hidup kita semuanya ada Allah kan? Cantik. Tapi ada orang yang dia tak peka tentang hal ini. Dia tak kisah nak makan pun tak ingat Allah, yang penting makan kenyang. Ada orang hidupnya begitu. Okey. Bangun pagi bangun gitu sahaja. Kan bangun pagi buka Facebook, bangun pagi tengok IG, TikTok. Hari ni apa pula berjoget ke apa, nak joget apa. Macam gitu keadaannya. Jadi kita jangan begitu. Apa pun kita nak buat, kita pastikan ianya adalah perbuatan-perbuatan yang mana mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masak dekatkan diri pada Allah tak? Kak Nani suka masak. Dia kalau post IG dia asyik masak aja Kak Nani. Lepas tu makan pula kat luar. Okey, kalau kita masak ni mendekatkan diri kita pada Allah ke tidak? Soalan. Ibadah, macam mana boleh jadi ibadah masak? Oh, niat kerana Allah tu jadi ibadah ya? Aku niat nak pijak kaki dia lah kerana Allah. Jadi ibadah tak? Masak tu niat kerana Allah tu jadi ibadah. Begitu? Betul? Setuju? Setuju? Masya Allah. Ustazah semua kat sini. Yelah kan, masak ni nampaknya macam biasa-biasa saja tau. Tapi ada pahala ya beri orang makan kan? Kita masak, hari-hari kita bagi suami kita makan, anak-anak makan, ini pahala. Jangan rasa alah masak aje, jangan rasa gitu. Kan? So kalau ada orang yang dia memang ada masa nak masak lah. Kalau saya tak payah. Tak ada orang nak makan kat rumah. Yelah untuk diri sendiri pun pahala jugalah Sia-sia je masak selama dia kalau diri sendiri tak ada pahala. Yang penting kita buat tu ialah
Kerana kita tahu bila saya makan makanan ini sihat semua kan, saya dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Itu niat yang begitulah. Dia akan jadi ibadah untuk diri kita. Jadi jangan kita memandang remeh apa-apa perbuatan, saya kata gini ya, perbuatan yang tidak melibatkan sejadah. Faham tak? Kadang-kadang kita rasa bila kita duduk menghadap kiblat itulah amal ibadah. Kalau kita tak duduk menghadap kiblat ni, apa-apa kita buat tu semua bukan ibadah. Kadang-kadang kita rasa begitu. Jadi sekarang ini kita ubah mindset kita. Apa pun yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya untuk beribadah supaya kita menjadi orang yang sihat dan sebagainya kan, dalam keadaan sedemikian insya-Allah ianya akan mendatangkan pahala dalam kehidupan kita ini sebagai hamba Allah. Tapi ada orang kalau dia sibuk kemudian dia tak menyiapkan hal itu untuk beribadah kepada Allah, bermakna masanya habis begitu saja. Dan jangan lupa, saya dah banyak kali ingatkan hadis Nabi SAW ingatkan kepada kita, kaki kita pada hari kiamat tidak akan berganjak melainkan Allah tanya tentang umur kita, apa yang kita buat dengan usia itu. Okay, sepanjang hidup kita apa yang kita buat, Allah akan tanya, akan dihisap setiap masa, setiap detik. Jadi ini satu perkara yang sangat menakutkan ya, bukan perkara yang biasa-biasa. Kita bayangkan kita ada 24 jam dalam satu hari, kita hidup berapa lama dekat atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Apa yang kamu buat? Apa ni semua? Banyak sangat. Kalau saya fikir banyak benda, banyaknya. Satu hari celik mata sampai kita nak tidur tu kan Allah akan tanya, periksa setiap satu apa yang kita buat. Dan itu tak mustahil bagi Allah. Itu ramai orang, takkan Allah tanya satu-satu. Jangan fikir begitu kan. Tiba-tiba Allah tak tanya, dah tak sempat. Kak Ram punya dah banyak. Liza lagi, Kak Azhar lagi. Mana? So Kak Aisyah, Cik Maria, Zaza Kamsina, Kak Nani. Cik Ino kat belakang lagi, Cik Salimah, banyak tak sempat lah aku, tak apalah. Diorang dulu. Tak sempat. Sempatnya. Jangan fikir tak sempat, semua sempat. Okay? So ia menjadi peringatan bagi diri kita. Apa yang kita rasa mustahil di muka bumi ini, dia tak akan mustahil di akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha segala-galanya. Okay? So kita jangan nak mengelak dengan Allah. Tak ada maknanya malaikat lupa tulis lah apalah, tak ada So jangan buat kelakar benda-benda macam ini. Okey, seterusnya di sini. Namun dia tidak sedikit pun mencicipi keindahan hidup hakiki. Bahkan dia hidup tiada ubahnya seperti kehidupan haiwan ternak. Sial. Gitu kan? Diibaratkanlah orang yang hidup, dia tidak ada arah tujuan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dia hidup ikut saja nafsu dia, kan? Dia kata di sini tak ubah seperti kehidupan haiwan ternak. Dia pindah dari dunia menuju akhirat seperti orang yang bankrupt yang harus berpindah randah. Kehidupannya amat menyedihkan, bahkan kematiannya sangatlah tragis dan tempat kembalinya di akhirat kelak adalah seburuk-buruk tempat dan hina. Jiwanya pergi meninggalkan kehidupan dunia ini tanpa merasakan kenikmatan hakiki di dalamnya. Dia meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan yang terhalang dari sebaik-baik keindahan dunia. Sesungguhnya kenikmatan dunia yang hakiki, kebahagiaan, kesenangan, kebaikan hidup dan kenikmatan yang sebenarnya terletak pada pengetahuan dan tauhid kepada Allah. Rasa dekat dengan Allah dan rasa rindu berjumpa dengannya. Jadi hati ini ialah hati yang kenal ya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa ikut pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kenikmatan dunia yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya yang kita rasa sangat indah berbanding dengan jalan-jalan lain. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, hendaklah kalian ikut. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian ikut pada jalan-jalan yang banyak, maka kalian akan tercerai-berai daripada jalannya. Itu jalan yang lurus itu tadi. Surah Al-An'am ayat 153. Ni saya boleh padam? Boleh.
Okey. Tadi saya sebut surah apa ni? Al-An'am. Ayat berapa? Betul, 153. 153. 63 Kak Zah. Saya sebut 63. Saya sebut 153 ke 63? 153. Kak Zah tidur Kak Zah. Kak Zah dah sarapan belum? Belum Gurau je lah Kak Zah. Okey, surah Al-An'am ayat 153. Allah kata apa? Wa anna hadza sirati mustaqimah. Sesungguhnya inilah jalan aku yang lurus, ikutilah ia. Wala tattabi'us subul. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Kerana kalau kalian ikut jalan-jalan yang lain, jalan-jalan itu akan memisahkan kalian daripada jalan aku yang lurus. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW mentafsirkan ayat ini. Di kalangan para sahabat mereka menceritakan ada pada satu hari Nabi SAW ketika baginda sedang duduk-duduk bersama dengan kami, Nabi SAW menggariskan dengan satu garisan di bahagian tengah. Okey. Kemudian di kalangan para sahabat ceritakan lalu Nabi SAW membuat garis-garis yang lain di bahagian kanan dan kirinya. Nabi kata apa? Haza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Yang lurus ini adalah jalan Allah. Kemudian Nabi kata apa? Yang ini adalah jalan-jalan yang Allah larang kita untuk ikut itu tadi. Nabi ingatkan, setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kalian untuk masuk kepadanya. Okey? So ada banyak jalan kan? Setiap jalan ini ada syaitan yang bertempat dekat situ untuk ajak kita buat perkara maksiat, dosa, syirik, semua perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Maka sebab itu Allah kata apa? Inilah jalan aku yang lurus. Ikut jalan ini. Jangan ikut jalan yang ini. Okey? Ni jangan. Tapi ikut yang ini. Kalau kita dah masuk pada jalan yang Nabi sebutkan tu tadi, yang Nabi lukis ni kan, yang Nabi letak garis tu, kita tak. Ya. Macam-macam. Macam bunyi ya. Ada bunyi perut? Tak ada. Okey. Kalau kita ikut jalan-jalan ini panggil subul as-subul. As-subul maknanya lebih daripada 3 jalan. Ini sabil. Sabil satu jalan. Yang kita panggil sebagai jalan Allah. Allah ingatkan kalau kita ikut as-subul itu tadi, iaitu pelbagai macam jalan ini, kalian akan susah nak masuk balik jalan yang lurus. Ini kita panggil sebagai agama dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jalan yang lurus itu. Perkara-perkara yang mendatangkan pahala, perkara-perkara yang mendatangkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dipanggil sebagai sabilullah. Jangan ikut subul kerana kullu sabil minha syaitan yad'u ilaihi. Kalau jalan-jalan itu, ia adalah jalan yang mana adanya syaitan yang menyeru kepadanya. Senang kata, as-subul itu jalan syaitan. As-sabil ini jalan Allah. Kita ikut jalan Allah. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Okay, next. Sebaliknya kehidupan yang paling menyedihkan adalah kehidupan seseorang yang hatinya terpecah belah. Hati yang tercerai-berai tidak pernah memiliki tujuan yang benar untuk diraih. Hati yang seperti itu tidak memiliki jalan yang jelas untuk ditempuh. Jalan tersebut mempunyai begitu banyak cabang, begitu banyak tikungan. Di setiap langkahnya terdapat onak dan duri tajam. Ia pun menjadi kebingungan dan tersesat di dunia. Jadi perenggan ini, saya syarahkan dengan hadis tadi. Kan yang mana dia kata kehidupan yang paling menyedihkan adalah kehidupan seseorang yang hatinya terpecah belah. Allah dah ingatkan pada kita dalam surah Al-An'am ayat 153. Wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan-jalan.
fatafarraqa bikum an sabili, kalian akan jadi orang yang terpecah belah, berpecah hatinya kerana mengikuti jalan-jalan tersebut. Okey, sebab tu di sini dia kata itu adalah kehidupan yang sangat menyedihkan, yang mana hatinya telah tercerai-berai, tidak pernah memiliki tujuan. Jalan yang lurus kita nampak tujuannya straight kan, satu je kan. Tapi kalau jalan-jalan tu tak tahu nak pergi mana. Confused. Betul lah, keliru kan? Sebab banyak. Tapi kalau jalan yang lurus tu senang, kita straight je jalan. Tak ada pun nak belok. Kalau belok macam mana? Belok sesat. Kalau belok masuk balik tak? Boleh juga. Kalau belok boleh masuk balik? Jalannya. Okey. Macam ni saya tanya. Sekarang kita dekat sini. Okey, jalan lurus ni kan. Ni nak pergi mana? Pergi Gelang. Kalau betul lah, daripada Masjid Kasim pergi Gelang straight je kan? Okey. Kalau nak pergi Hougang, dia belok, belok kanan, betul tak? Kalau saya belok kanan, saya nak pergi Gelang macam mana? Tukar bas. Kelakar pula. Saya turun naik Grab. Susah ke senang saya tanya kalau kita dah terbelok? Susah kan? Leceh kan? Banyak kerja kan? Macam itulah kita. Kalau kita dah keluar daripada jalan yang lurus ini, kita nak masuk balik leceh tau. Dia orang kata kalau bahasa mak-mak saya, bercinta. Bercinta aku. Betul kan? Dia punya malas nak patah balik. Itu kalau saya dah belok, saya tak turun belas, saya tak apalah balik rumah terus. Namun nak turun naik bas balik pergi Gelang, kalau tak ada hal yang perlu, tak adalah. Sebab kita leceh. Sebab tu di sini kita nampak orang yang dia kalau dia dah terkeluar, susah dia nak patah balik masuk jalan yang straight. Boleh, memang boleh, tapi kita mesti ada perjuangan yang betul-betul kental lah untuk patah balik. Sebab tu orang yang berdosa bila dia masuk kepada jalan yang banyak ni kan, dia nak masuk balik tu memang kita kata bukan mudah. Susah. Seboleh mana kita tinggalkan dosa. Kerana kita tahu dosa ini dia akan buat kita lambat solat, buat kita jadi orang yang tak kisah tentang dosa pahala, kan, buat kita jadi orang yang meremehkan banyak perkara-perkara yang baik. Halangan. Dia akan buat kita jadi orang yang macam tak apalah. Halangan. Banyak halangan, banyak cabaran. Tapi kalau kita jadi orang yang jalan straight tu tadi, kita senang solatnya, senang zikir, senang baca Al-Quran, kan? Hati kita mudah. Kalau pun ada banyaklah orang kata orang nak attack dia daripada kanan kiri tu kan, insya-Allah kita boleh tepis. Kita boleh tepis sebab apa? Kita dah berada pada satu jalan yang benar, yang lurus, yang dia tak bengkok. Tapi kalau dia once dia dah masuk tempat yang bengkok ni, ya Allah, dia punya nak masuk balik susah. Okay, walaupun kita kata tak mustahil dan sangat boleh untuk seseorang itu kembali ke pangkal jalan. Tapi pahalanya besar lah. Bila dia dah melalui satu jalan yang pelbagai, kemudian dia menguatkan diri dia, hati dia bertaubat kepada Allah, besar pahalanya. Sebab tu antara penghuni syurga ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, At-Tawwabin, kan? Orang yang masuk syurga ni antaranya orang yang bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Dia meninggalkan maksiat kerana Allah tu, dia masuk balik pada jalan yang lurus dengan hatinya yang kuat dan mantap. Dan dekat sini walaupun dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, okey, tempat yang lain ni 1, 2, 3 dia pindah, okey, itu maksud dia. Hatinya tidak pernah mendapatkan kemantapan, ketenangan ataupun kenyamanan. Jadi tadi Nabi ingatkan ini jalan apa? Sorry, malas saya nak bangun. Sakit lah saya punya. Dah aktif sangat. Okey. Ini jalan apa tadi? Jalan setan. Jalan setan. Jalan sesat. Jalan sesat. Jalan sesat. Korang ni kok. Kita cakap apa yang terus habis.
Sebut, okey betul lah jalan syaitan tak salah pun. Tapi dia jalan syaitan. Jalan yang sesat, jalan yang mana maksiat, okey, jalan yang dipandu oleh syaitan. Sekarang ini walaupun ya kita keluar daripada jalan inilah contohnya, kita masuk jalan ni, dia masih lagi jalan yang sama. Kita pindah lagi masuk jalan sini, tetap sama, tak ada ketenangan, tak ada kenyamanan. Hati tu masih lagi macam tak tenteram kan, walaupun kita rasa oh tempat yang ni lagi sini sebab dia kat atas. Macam itu kan contoh kan. Kemudian tengok sana lagi best pindah jalan straight sini pula. Tapi ia tetap tidak memiliki kebaikan hatinya dunia dan akhirat. Yang baik tu melainkan dia masuk pada jalan yang tengah tu tadi. Jalan yang benar. Jalan yang benar dan jalan yang tengah lah, yang tengah tu. Baik. Matanya tak merasakan pandangan yang menyejukkan hingga dia merasa tenang dan dengan mengingat Tuhan, Rabb, Tuan dan pelindungnya yang tiada pelindung dan penolong baginya. Dan setiap orang pasti memerlukan pertolongannya. Keadaan ini sama seperti ungkapan seorang penyair. Nak baca? Tuai pagi antara masa. Tiba-tiba ini apa ni? Pindahkanlah hatimu sesuka dirimu. Tidak. Pindahkan hatimu sesuka dirimu. Namun cinta hakiki hanya untuk kekasih pertama. Wallah. First love. Cinta pertama sukar untuk dilupakan. Betul ke? Betul. Oh, betul. Alamak, leceh lagi ni. Balik-balik muka dia juga Okey, sudah sekian banyak tempat ditinggali sang pemuda, namun kerinduannya selamanya untuk tempat yang ditinggalkannya pertama kali. Bagaimanapun tetap juga ingat yang pertama. Itulah manusia. Ada yang baik tak nak. Tiba-tiba pula. Okey, siapa saja yang tujuannya hanya satu, dah balik sini. Siapa saja yang tujuannya hanya satu iaitu Allah Azza wa Jalla dan jalannya hanya satu iaitu menggapai keredaannya, pastilah dia akan meraih harapan tertingginya dan menikmati kebahagiaan yang hakiki. Maknanya hanya Allah saja tujuan hidup kita ini untuk menggapai ataupun mencapai kebahagiaan yang sempurna. Namun sayangnya kebanyakan manusia enggan meraih keutamaan demikian. Keadaan ini selaras dengan pesan dari seorang tokoh salaf, sungguh merugi penduduk dunia. Mereka meninggalkan dunia tanpa mencicipi nikmat terbaik di dalamnya. Ditanyakan pada dia apakah nikmat terbaik itu, dia pun menjawab ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah, mencintai Allah dan rasa nyaman dekat pada Allah, selalu merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Boleh semua? Boleh. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan keseluruhan untuk pagi ini? Yang pertama, apa dia Cik Amalia? Selalu tuju pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan Allah. Okey, jalan Allah. Baik. Ikutilah jalan yang lurus. Okey. Itu jalan Allah. Ikutilah jalan Allah dah senang. Yang kedua, ada yang kedua? Oh, semua sibuk menulis nampaknya. Menulis ke melukis? Ada yang di belakang, Cik Salimah nak cakap apa? Cik Salimah dah masukkan buku dalam beg. Cik Salimah, betul lah Cik Salimah ni. Ada tak? Angkat tangan siapa nak cakap? Apa dia? Peroleh hati yang tenang. Bagaimana? Peroleh hati yang tenang bagaimana? Bagi satu contoh. Zikir pada Allah. Kalau ikut pada perbincangan tadi, jangan syirikkan Allah. Okey.
Saya juga yang bagi. Okay. Yang 3 terakhir ada tak? Kak Has ada sampai dah? Kak Has? Kak Has apa Kak Has? Ada tak Kak Has nombor 3? Kalau hati yang tenang dari kehidupan kita, dari kehidupan alam barzah dan akhirat akan sejahtera. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Hati yang tenang akan menjamin ketenangan kehidupan alam barzah dan akhirat. Okey, kehidupan yang tenang menjamin ketenangan kehidupan di alam barzah dan akhirat. Okey, terima kasih kepada semua yang mengikuti pengajian pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kekuatan untuk terus beramal soleh, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati kita agar sentiasa ingin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.